Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Izzuddin Nasir dalam sesi podcast JPN. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bincangkan boleh ke tak nak tukar alamat dalam IC. Dan bersama dengan saya hari ini Encik Ashraf, pengarah bahagian kad pengenalan JPN Putrajaya. Assalamualaikum Encik Ashraf. Assalamualaikum. Encik Ashraf, kita straight to the point lah. Betul. Sebenarnya kan, nak tukar alamat dalam IC ni boleh ke tak? Sama ada nak tukar dekat atas IC tu saja ataupun ada setengah orang kata boleh tukar dalam chip saja. Oh, sekarang tak boleh. Sekarang kita tukar dekat atas dan juga dalam chip. Tapi still contohnya kalau macam seseorang tu dia datang JPN kan, macam saya lah kan, saya pergi JPN, saya nak tukar alamat IC tapi gambar tak nak tukar, boleh juga? Okey, kalau gambar, kalau kat sini kita tahu saya, kalau gambar tu terlalu lama, kurang daripada gambar tu diambil IC tu lebih sebelum tahun 2015, maka kita kena ambil gambar baru. Dan kalau pada pandangan saya sendirilah kan, memang kalau saya jadi orang dekat kaunter pun saya sendiri suggest untuk tukar, at least gambar tu latest. Kalau pergi, sebab ada setengah orang kan bila kita jumpa, dia cakap, bila saya jumpa, dia cakap saya kena tahan polis dekat Roblox, dia suruh tukar IC sebab muka tak sama. Tapi ada yang nostalgic sebab dia nak tengok gambar tu, mungkin masa tu zaman dia lebih handsome daripada sekarang ataupun lebih kurus daripada sekarang lah. Mungkin jugalah kan. Okey, baik. Sebenarnya bila kita perlu tukar IC, maksudnya yang wajib, bila wajib tukar IC? Okey, kita kalau mengikut peraturan 15, kalau kita dah bermuhsatin di satu tempat lebih daripada 90 hari, kita wajib untuk menukar alamat pada IC tersebut. Kalau duduk di satu tempat lebih 90 hari? Ya, bermuhsatin. Bermuhsatin tu maksudnya bukanlah you berkursus 90 hari. You pindah rumah, alamatnya tetap lebih daripada 90 hari, maka you kena wajib untuk menukar IC. Alamat di IC tu. Kalau contoh macam orang yang memang dia pindah rumah, tapi dia macam kerja dia perlukan dia merantau, mungkin dekat sini, dekat satu tempat tu 6 bulan, lepas tu pindah pergi ke Johor contohnya, 7 bulan pula dekat sana, lepas tu balik kampung pula dalam 12 setahun lah kan kerja dekat kampung. So orang macam tu dia takkan tiap kali dia nak tukar tempat kerja, tiap kali dia pindah rumah, dia nak tukar alamat IC. Okey, selalunya kalau yang pindah bekerja tu, selalunya kalau orang lah, kalau kita beli rumah, kita ada satu rumah yang tetap. Selalunya kita gunakan satu alamat yang tetap lah. Sebab dia bila pindah-pindah tu bekerja, kadang-kadang ada yang contohnya di offshore 3 bulan, offshore 6 bulan, naik kapal. Takkan kita nak alamat di kapal kan? So maka kita gunakan alamat mana yang dirasakan tetap di situlah. Okey, maksudnya guna alamat yang memang dah tak berubah lah. Ya, alamat keluarga lah. Okey, soalan yang seterusnya, macam mana kalau kita nak tukar alamat tu? Nak tukar alamat pada IC tu sendiri? Okey, pemilik kad pengenalan tersebut perlu datang ke mana-mana JPN, okey, hadir dan bawa bil utility yang terkini. Bil utility yang terkini. Kediaman dia yang terkini itulah. Bawa bil utility terkini dan hadir, kita akan buat penukaran IC lah. So kalau kita tahu kan selepas tempoh COVID hari tu, banyak jabatan yang dah buat prosedur baru, nak datang ke pejabat diorang kena buat appointment. Kalau JPN ni sekarang ni nak tukar alamat still kena appointment ke ataupun macam mana tu? Kita tak still. Okay. Sekarang ni kita ada dua option. You can do via appointment, ataupun sekarang ni memang kita dah boleh walk in lah. Kaunter kita buka seperti biasa, boleh datang walk in, ambil nombor dan tukar IC. Dan IC akan siap dalam masa 30 minit selepas itulah. Okey, faham. Okey, yang tu dekat kaunter lah kan. Kalau online boleh tukar tak? Oh, tak boleh. Online memang tak boleh tukar. Setakat ini di JPN kita masih lagi perlu datang sebab kita perlu verifikasi alamat terkini yang berdasarkan bil utility tersebut lah. So dia perlu hadir ke JPN, bawa bil utility terkini, kaunter sendiri yang kena semak. Kalau secara online masih belum lagi. Online hanya untuk gantian biasa lah. Kalau saya sendiri nak tukar alamat, mungkin hari Isnin hingga Jumaat saya dah bekerja dan tak ada masa free. So
macam mana saya nak tukar alamat juga, sedangkan ada pejabat JPN yang kerja yang buka beroperasi Isnin sampai Jumaat juga, sama dengan waktu saya bekerja. Kita ada UTC. UTC hujung minggu pun still boleh buat IC. Masih lagi dibuka? UTC ni kalau kita buat IC dekat sana terus on the spot siap ke macam mana? Ya, betul. UTC kita ada pusat cetak, so dia akan on the spot siap lah 30 minit selepas urusan di kaunter proses lah. Oh, I see. So maksudnya saya tak perlu ke Putrajaya lah semata-mata untuk Betul. 30 minit tu kan. Itu salah satu inisiatif kerajaan yang kerajaan sediakan lah untuk rakyat. Okey, faham. Okey, dari segi dokumen pula, saya perlu bawa IC dan bil utility sahaja ke, ataupun ada lagi dokumen sokongan lain yang saya boleh gunakan untuk tukar alamat tu? Cukup dengan IC pemilik kad sendiri dan juga bil utility terkini lah. Okey, kalau contoh bil utility macam bil air, bil elektrik yang nama orang lain, contoh sekarang ni yang menetap dengan saya adik saya, tapi bil tu nama saya, dia nak tukar alamat IC dia, boleh pakai ke tak bil Boleh, tu? tak ada masalah. Walaupun nama saya sendiri? Betul, walaupun nama orang lain. Contohnya kita menyewa di rumah kawan atau di rumah orang lain lah. So, kita boleh guna rumah yang mana kita sewa lah. Oh, dia tak semestinya dekat bil tu mesti nama pemilik IC tu lah. Betul. Tidak semestinya nama pemilik IC tersebut. So senang lah kan kalau macam tu. Senang. Okay, satu lagi Cik Ashraf, yang last kali, berapa ringgit nak tukar alamat ni? Nak tukar alamat dekat IC? Untuk bayaran dia hanyalah RM10, sama seperti gantian kad pengenalan lain. Itu bayaran proses RM RM10 saja. Kalau contoh saya datang waktu tu nak ambil gambar baru dan saya nak tukar alamat juga, adakah dia akan dikenakan cas tambahan ataupun just RM10 je? RM10 saja bayaran proses. Oh, faham. Yang ni untuk MyCard lah kan? Betul. Okey Cik Ashraf, tadi saya dah tanya apa dokumen, macam mana nak buat. Cuma last kali, berapa ringgit nak kena bayar kalau nak tukar alamat sahaja? Untuk tukar alamat, untuk MyCard RM10 je. Kalau tukar alamat sekalian nak tukar gambar baru, still RM10 ke, ataupun dia akan ada bayaran tambahan? Sebab dua benda kan, alamat satu, gambar satu. Sama je RM10. Sama bayaran je. Proses yang dikenakan oleh kerajaan adalah RM10. I see. Yang tu untuk MyCard lah kan? Untuk MyCard. Kalau pemegang MyCard dengan MyPR macam mana pula? Boleh tukar juga ke alamat, dan berapa ringgit? Boleh tukar juga alamat, tapi RM40, tetapi prosesnya tidak siap pada waktu itu jugalah. Yang siap segera MyCard sahajalah. MyCard sahaja. Okey, faham. Jadi Encik Ashraf, terima kasih untuk sesi hari ini. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama dengan kami. Terima kasih juga kerana dah menerangkan kepada penonton kita, pendengar kita, prosedur nak tukar alamat dekat kad pengenalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang dah menetap melebihi 90 hari di sesuatu tempat, bolehlah tukar alamat supaya urusan tuan-tuan dan puan-puan di kemudian hari lebih mudah. Ni taklah duduk dekat KL, pergi jalan-jalan, polis tahan Roblox, tengok-tengok alamat Johor. Nanti polis tanya pula buat apa kan. So tuan-tuan puan-puan bolehlah tukar IC. Lagi tu RM10 sahaja, sekalian nak tukar gambar sekali pun boleh. Setakat tu sajalah perkongsian kita pada kali ini untuk sesi podcast hari ini. Boleh ke saya nak tukar alamat dekat kad pengenalan? InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.